orang kita bila bercakap tidak fikir dahulu yang mana baik ataupun yang mana buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin bicara mengenai Fizi yang terlepas cakap apabila Upin ataupun Ipin berkata pada si Ma'in mengenai anak Misali, maka Ma'in berkata, biasalah syurga di bawah tapak kaki ibu. Maka si Upin dan Ipin pula membalas dengan perkataan, kalau yang tidak ada ibu, macam mana? Maka jawab Fizi, maka kamu tidak ada syurga. Maka di sini menjadi viral pada kali ini, iaitu adakah apa yang dikatakan oleh si Fizi itu menggambarkan suatu yang besar ataupun ada suatu perkara yang perlu kita fikirkan di sana. Nantikan. Anak Misali. Pada pandangan saya bukan hendak membela mana-mana pihak. Cuma setiap perkara yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada perkara yang bila kita kaji atau selidik, maka kita akan dapat suatu pengajaran yang boleh dijadikan sebagai pengalaman hidup kita. Begitu juga dengan cerita ini. Maka perkara pertama yang saya bila saya buat kajian, maka saya dapati satu perkara yang membuatkan hati saya tersentuh, iaitu berkenaan tentang penghormatan ataupun bagaimanakah ketaatan kita kepada ibu dan bapa kita. Maka itulah perkara pertama yang saya dapat fikirkan mengenai cerita daripada Fizi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita mengenai Fizi. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin berjihad, berjuang menegakkan agama Allah." Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ibu kamu masih hidup?" Maka jawab orang tersebut, "Ya, ya Rasulullah." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, "Tetaplah engkau berada dekat di kaki ibumu itu. Di sanalah syurga itu berada." Pandangan saya yang kedua ialah, rata-rata dalam masyarakat kita ni bukannya peribadinya adalah sama. Ada mereka yang bercakapnya lurus. Ada manusia ataupun individu yang bercakapnya ada yang suka berselindung. Ada yang mereka yang bercakap tanpa berfikir dahulu. Jadi ibrah ataupun pengajaran yang kedua, iaitu dalam masyarakat kita ni mempunyai ramai ataupun pelbagai karakter. Maka raikanlah kepelbagaian itu. Mudah-mudahan kita tidak akan berlakunya pergaduhan, tidak berlakunya kekacauan yang akhirnya boleh mengakibatkan negara ataupun masyarakat tidak aman dan damai. Rasa sayang kepada seorang anak itu mestilah kepada ibunya. Sebab itulah kata seorang mufassir, seorang pakar tafsir yang bernama Al-Qurtubi, dia berkata, seorang pakar tafsir menunjukkan bahawa ibu adalah orang yang paling berhak menerima kebaikan yang berupa kasih sayang dan penghormatan daripada anak-anaknya itu sebanyak 3 kali ganda. Bayangkan tuan-tuan, 3 kali ganda jika dibandingkan dengan kebaikan yang berupa kasih sayang dan penghargaan yang berhak diterima oleh seorang bapa daripada anak-anaknya. Al-Qurtubi juga mengatakan, jika berlaku pertembungan keperluan antara bapa dan ibu dalam mendapat khidmat anak-anaknya, maka ibulah yang lebih berhak diutamakan. Itulah kelebihan. Manakala pandangan saya yang terakhir adalah, daripada watak ataupun pengajaran cerita Upin dan Ipin ini mengenai Fizi, mungkin kita boleh katakan, janganlah engkau menjadi macam Fizi. Kerana Fizi apabila dia bercakap, dia tidak pernah berfikir dahulu. Dia tidak pernah melihat siapakah ataupun keadaan bagaimana apabila dia bercakap.
Contohnya Upin dan Ipin. Kita ketahui bahawasanya Upin dan Ipin itu ialah individu yang kehilangan ibu dan ayah, ataupun namanya anak yatim piatu. Tetapi Fizi seakan-akan tidak pernah mengetahui ataupun tidak berfikir dahulu siapakah orang yang di hadapannya, itu Upin dan Ipin. Maka akhirnya Upin dan Ipin merasa kecewa. Jadi sebagai masyarakat, anggota masyarakat kita lah, seharusnya kita janganlah sekali-kali ataupun kita bila kita bercakap, lihat dahulu siapakah yang di hadapan kita. Raikanlah orang yang berada di hadapan kita. Mudah-mudahan orang yang berada di hadapan kita tidak terasa hati dan akhirnya boleh menyebabkan terputusnya silaturahim. Kerana Nabi SAW telah bersabda bahawasanya la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Yang terakhir, mungkin ada orang berkata, kenapa saya semacam saya membela ataupun saya tidak menyalahkan Fizi? Kerana rata-rata di kalangan para sahabat, sebagai contoh, bila bertanya dengan Rasulullah SAW, masa-masa bertanya bagaimanakah cara hendak masuk syurga, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah. Tetapi ada seorang sahabat yang bernama Huzaifah Al-Yamani, yang mana apabila dia bertemu dengan Rasulullah, dia akan bertanya kepada Rasulullah, apakah perkara yang boleh, contohnya perkara yang boleh menyebabkan rosaknya amalan, apakah perkara yang boleh menyebabkan masuk ke dalam neraka. Maka begitulah juga kali ini, apa kata kita berfikir secara positif, kita kontrakan, kita lihat Fizi sebagai seorang yang bercakap tanpa berfikir. Jadi kita cuba jangan jadi macam Fizi, bila bercakap kita berfikir dahulu. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan selamat. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Janganlah kamu berkata-kata apa yang kamu tidak tahu. Maka apakah pengajaran kita? Bila kita nak bercakap, maka kita mestilah tahu apa yang kita hendak cakapkan dan siapakah yang kita hendak cakapkan. Maka contoh ataupun model yang terbaik bila kita hendak bercakap ataupun berkomunikasi, bahasa mudahnya berkomunikasi, ikutlah cara Nabi SAW. Bila bercakap, Nabi akan lihat siapakah orang yang dia bercakap. Sebab itu kita lihat Nabi SAW bila ditanyakan mengenai apakah amalan terbaik, maka Nabi akan memberikan pandangan ataupun jawapan kepada sahabat-sahabatnya dengan yang berbeza-beza. Ada sahabat yang mana bila dia bertanya, Nabi kata amal terbaik untuk kamu ialah jaga kedua bapamu. Ada sahabat yang bertanya, apakah amal terbaik? Basahkan lidahmu dengan zikrullah. Lihat kepada keadaan, siapakah orang yang kita hendak cakapkan itu. Mudah-mudahan insya-Allah kita tak akan bergaduh, kita tak akan bermasam muka dan lain-lain. Sebagai kesimpulan pada malam ini, alhamdulillah kita telah dapat mendengar sedikit pengajaran mengenai kisah Fizi dan Upin dan Ipin. Jadi mudah-mudahan selepas daripada ini dapatlah kita membuat satu ikrar pada diri kita, iaitu sebagai contoh, aku selepas pada ini tidak akan mengecewakan ibu bapa aku. Yang kedua, selepas pada ini aku tidak akan bercakap tanpa melihat siapakah orang yang aku cakapkan itu. Yang ketiga, sebagai contoh, selepas pada ini aku akan menjadi individu atau masyarakat yang lebih baik, dan bila berkomunikasi akan menjaga perasaan orang lain. Mudah-mudahan insya-Allah apa jua yang kita buat, yang kita laksanakan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih lagi dalam mood raya insya-Allah. Harapan saya mudah-mudahan konklusi ataupun ulasan berkenaan tajuk ini sedikit sebanyak dapat menampung ataupun memberikan
satu perspektif yang baru kepada kita semua, iaitu jangan jadi orang yang apabila bercakap tidak berfikir dahulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, Tajuddin Jamaluddin. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat info-info dan juga video-video yang terbaru.